Loh, boleh. Dah. Okay. Okay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hei. Loh, sini yang cantik ke? Tolong kat tu. Jangan ganggu Abang Murtada belakang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qa'idud du'atil mujahidin, wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ya'tiyallahu bi amrih, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh itu, siapa yang melakukan kebajikan walau sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Sadaqallahul azim. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Rasanya dah lama kita tidak berkuliah. Alhamdulillah, hasil usaha daripada surau DKR SKR ni, surau kerja raya, dengan tim-tim pengurusan lah, Murtada khususnya yang minta untuk diadakan kuliah. Jaya juga kita adakan kuliah. Kuliah ni dia bukan bukan tujuan untuk dapat ilmu. Kuliah ni tempat orang tidur. Boleh main tidur di kuliah, okey dah. Tapi kuliah ni sebenarnya dia lebih kepada untuk kita mendengar benda-benda baik. Sebab kita tak nak jiwa ni bila tak disiram dengan kalimatun thayyibah, benda-benda baik, lama-lama dia akan mati. Kita akan tension, kita akan gundah gulana. Siapa dah biasa dengar kuliah, disiram dengan kata-kata yang baik dalam kuliah, mendapat ilmu yang baik dalam kuliah, mendengar Al-Quran dan hadis dalam kuliah, jiwa itu sudah disinari dengan ruh yang baik. Ruhnya hidup dengan kehidupan yang baik. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, qad mat, hati itu akan mati. Itu yang kita sangat takut bila hati itu mati. Manusia ni kalau hati dah mati, dia akan berani buat apa saja yang tidak masuk akal, kan? Kan baru ni ada cerita seorang suami bunuh isteri, kan? Kerana cemburu ya. Cemburu kerana rasa tak puas hati,
kerana rasa macam isteri itu tidak bersama dengan dia dari segi kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Sekali katanya dia tembak dengan senapan angin, kemudian dia bubuh dalam tung, kemudian dia pergi tanam isteri dia. Jadi nak ceritanya, manusia bila dia sudah tidak ada hati, dia akan buat sampai tahap tu. Itu kita takut, itu kita bimbang. Itu yang menyebabkan kita nak sangat agama ni menjadi pakaian hidup kita. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Kita nak celup diri kita dengan celupan Allah. Kalau dah celup dengan celupan Allah, sudah tentu dia akan menjadi baik untuk diri kita. Baik, kita sambung lagi kitab kita ini atau buku kita ini, 25 ayat Al-Quran pilihan dalam muka surat 199. Kita akan sampai ke penutup dah. Ini adalah ayat yang kita bicara dulu tentang surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat yang saya bacakan mula-mula tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun berat dia, mithqala dzarrah, hanyalah sebesar zarah. Allah tak lupa. Itu Allah Taala punya stand. Dia tak lupa. Tapi siapa buat jahat pun walaupun sebesar zarah, tapi kalau dia tidak kembali pada Allah, dia rasa kagum dengan benda yang dia buat, dari segi kejahatan itu pun Allah akan hitung dan lihat. Jadi fair lah. Maknanya di situ menjadikan kita akan terfikir. Kalau kita nak buat jahat, kita akan terfikir. Dan kalau kita rasa malas nak buat benda baik, kita akan segera bertindak untuk buat baik. Jadi ayat ni dia tujuan dia nak menggalakkan kita supaya terus melakukan kebaikan. Oleh itu tajuk kita yang di antara terakhir ni adalah, daripada tajuk tadi adalah, jangan abaikan kebaikan walaupun kecil. Jangan pandang enteng kejahatan walaupun kecil. Semua itu ada akibatnya. Dia kata tiada tindakan yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Seorang penzina dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana dia sanggup bersusah payah mengambil air dari telaga menggunakan sepatunya, memberi minum kepada anjing yang kelaparan. Kan ada cerita dalam hadis, ada cerita bagaimana seorang yang turun ke telaga ambil air, kemudian dia tengok ada anjing di sisi telaga tu yang sedang dahaga. Dia gunakan kasutnya untuk ambil air bagi anjing tu minum. Asalnya dia seorang penzina, asalnya dia ni seorang asi, pendosa, tapi Allah Ta'ala tidak memandang remeh walaupun sedikit kebaikan yang dia buat. Sebab tu kita ni kena sentiasa buat benda baik. Allah memberikan harapan pada kita. Cerita tadi memberikan harapan bahawa sejahat mana kita buat di atas muka bumi ni, jangan lupa untuk buat baik. Sebab mana tahu kebaikan yang kecil itu menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Datang orang bawa tisu, kita bagi RM1 ya. Mana tahu itulah alasan untuk kita menuju ke syurga Allah. Tak banyak pun kebaikan kita buat, senyumnya. Tak banyak pun kebaikan kita buat, kita bagi makan kucing. Kan? Ada orang yang dia rajin bawa makanan kucing dalam kereta dia. Tak mana dia pergi, ada saja nampak kucing terbiar, dia turun bagi makan kucing. Nampak benda tu remeh, tapi pada Allah tidak, dia adalah benda besar. Ini harus kita perhatikan. Dia kata seorang pembunuh yang telah membunuh 100 nyawa diberikan kepadanya syurga hanya kerana dia sanggup berusaha untuk bertaubat. Dia ni dah bunuh 99 orang, kan hadis yang masyhur kan? Dia telah bunuh 99 orang. Bila bunuh 99 orang, dia jumpa dengan satu orang. Lalu dia bertanya, adakah dosa aku akan diampunkan Allah? Yang seorang tu kata, tak, sebab anda bunuh 99 orang, Allah tak akan ampunkan dosa hang. Maka dia pun bunuh orang hak kata tak boleh diampunkan dosa tu. Dia bunuh bagi cukup 100. Kan? Tapi dia jumpa seorang lain, orang tu kata ya, ada harapan, tapi dengan syarat kena keluar daripada tanah ini, pergi menuju ke satu tempat untuk bertaubat kepada Allah. Dia buat benda tersebut, akhir sekali
dia diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya panjanglah, tapi saya ringkaskan, oleh kerana dia berusaha untuk bertaubat, diberikan kepadanya syurga kerana dia sanggup untuk bertaubat walaupun dia mati di tengah perjalanan dan belum sempat berbuat apa amal kebaikan yang besar. Masa dia mati itu malaikat ukur. Dia mati itu dalam kondisi benar-benar nak bertaubat ke tidak. Dia tengok jarak dia pergi ke tempat itu macam mana. Dia pergi dah jauh, betul-betul dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ajal datang. Tuan-tuan, walaupun pernah bunuh 100 orang, dalam misi nak taubat, bukan betul-betul dah beramal soleh dah. Misi nak taubat, tapi sebab misi itu besar, mithqala dzarratin khairan yarah. Allah tengok sebab dia benda baik. Sebab tu jangan pandang kecil benda-benda baik ni. Sebab tu kita kena buat. Alah, sekadar buka pintu di bank kan, masuk bank buka pintu, orang keluar dulu, bukan kita kalut nak masuk, tu pun dah kebaikan dah. Tengok orang duduk tepi jalan, tengok macam dia jual kacang putih, alah belilah kacang putih tu sikit. Bukan tak, orang Kedah kata tak huih pun duit kita dengan RM1 2 itu. Mungkin itulah kebaikan yang menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah. Baik, dia kata kita juga tidak patut memandang enteng kepada dosa walaupun ia kelihatan kecil. Rasulullah SAW mencirikan sikap memandang enteng kepada ahli maksiat. Maknanya ada orang ahli maksiat pandang remeh kepada dosa. Rasulullah menyatakan orang yang beriman akan melihat dosanya umpama gunung yang menghempap, manakala ahli maksiat pula akan melihat dosa itu umpama lalat yang hinggap pada hidung. Orang buat maksiat ni dia pandang remeh pada dosa. Dia rasa dosa lah, dosa apa sangatlah. Kita jangan ada perasaan memandang remeh pada dosa, walaupun memang kita buat dosa tu, walaupun memang kita melakukan dosa tadi, walaupun kita pernah melakukan perkara-perkara itu, tapi kita jangan sama sekali memandang remeh kepada dosa. Maka adalah menjadi sikap kita orang-orang yang beriman, apabila melihat perbuatan yang membuahkan dosa, kita menjauhinya, bersikap tegas terhadapnya, melarang ke atas diri kita. Sekiranya kita terjatuh, kita akan bingkas naik semula dan bertaubat dan menambah lebih banyak perbuatan kebaikan. Ada dua cara untuk kita balik pada Allah. Pertama, bertaubat. Kedua, banyakkan buat benda baik. Kita dosa ni, berbuat taubat. Macam mana nak pastikan kita ini terus kekal menjadi baik? Banyakkan buat benda baik. Yang itu saja. Yang kita dok buat benda jahat ni kerana kita tidak banyak buat benda baik. Kalau kita selalu buat benda baik, insya-Allah kita tak akan sibuk melakukan benda yang jahat. Ini atas nama agama, untuk kita menjadi orang yang baik, insya-Allah. Jadi apa yang kita bincang itu, apa yang kita bicara tadi, memberikan gambaran kepada kita bahawa menjadi orang baik ni tak rugi. Menjadi orang baik ni, ya, dia adalah ada kebaikan. Kalau nak baik 100% itu susahlah. Kita manusia kan. Ada orang mengajar kita jadi malaikat. Saya dari dulu saya tidak pernah kempen kita jadi malaikat. Malaikat ni dia tak ada salah. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak ada salah. Kan? Wa yuf'alu wa yaf'alu wa yu'maru wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan buat apa yang Allah Taala perintahkan kepadanya. Itu malaikat. Kita bukan malaikat. Kita pasti ada salah, tuan. Lepas orang kata tak boleh buat silap. Tak, buat silap tu normal sebagai manusia. Habis tu macam ustaz, yalah, sebab tu manusia ni dia belajar pada kesalahan. Kita nak buat macam mana? Orang kata tak boleh buat salah, tak boleh. Kita akan berlaku juga silap. Di tengah jalan akan berlaku kesilapan. So apa harus kita buat? Yang kita harus buat adalah sentiasa kembali pada Allah. Tu yang timbul, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tu timbul tu kan, kami bertaubat pada Allah, wa raja'na ilallah, kami kembali pada Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesali apa yang kami lakukan. Semua ini memberikan gambaran pada kita manusia tak lari daripada silap. Manusia tak lari daripada salah. Jangan kata orang biasa, ulama pun salah, kan? Hari ini kita takut ada satu persepsi bahawa
Orang agama ni tak pernah salah dah. Orang agama pun pernah silap. Ada pernah saya baca satu cerita, seorang ulama, dia tersilap bagi fatwa. Dia tersilap bagi fatwa kepada satu orang tu. Kebetulan orang tu tidak berada di tempat dia. Orang tu berada di tempat yang jauh. Mungkin masa tu dia berada di Iraq sebagai contoh. Saya tak pasti tempat dia, di Iraq. Orang tu duduk di tempat lain, tuan-tuan. Maka dia pergi berkejar mencari orang tu. Pergi nak jumpa orang tu supaya dapat memberitahu bahawa fatwa tadi salah. Dia punya takut, sebab takut orang tu beramal dengan salah. Punca kesalahan tu adalah daripada dia. Dia pergi cari orang tu sampai jumpa dan membetulkan balik fatwa dia. Walaupun perjalanan tu sangat jauh, dia sanggup, tuan-tuan. Kita ni bila silap keluar fatwa, tak apa, aku bertahan lah. Dah silap-silap dah. Kan? Tak boleh dalam hidup ni belajar. Salah, tuan. Kan? Ulama pun pernah salah. Jangan kata ulama tak pernah salah. Ulama pun salah, tuan. Pernah diceritakan bahawa ada seorang ulama yang dia kematian isteri, bini mati. Dia tak mau jumpa orang. Siapa pun dia tak mau jumpa. Dia tak mau jumpa orang, dia tak mau orang ada sekitar dia tak mau. Sampailah satu orang perempuan mari berpura-pura nak tanya soalan pada dia. Perempuan tu mari kata, boleh tak saya jumpa dengan Tuan Syekh? Oh, Tuan Syekh tak mau jumpa siapa. Beritahu Tuan Syekh saya ada soalan penting. Soalan penting. Barulah dia nak jumpa. Baik, apa soalan kamu? Dia tengah sedih. Perempuan tu kata, wahai Tuan Syekh, apa pendapat Tuan? Saya ni ada barang pinjam. Ada barang saya pinjam ke orang. Tiba-tiba Tuan punya barang tu minta balik. Tuan punya barang tu nak barang tu balik. Patutkah saya bagi barang tu? Agak-agak apa jawapan dia? Jawapan dia sudah tentu. Yalah, barang pinjam kena bagi balik lah. Dah pinjam, tak bolehlah buat harta sendiri, kena pulangkan balik. Perempuan tu bila jawapan ulama tu begitu, dia pun jawab balik, begitulah Tuan Syekh, isteri Tuan Syekh tu barang pinjam. Tak payahlah sedih sangat. Tuan Syekh patut bangun. Janganlah duk sibuk sedih. Ramai orang di luar sana nak mendengar pengajian dan fatwa. Tapi kalau Tuan Syekh asyik sedih kerana barang pinjam Tuan telah diambil balik oleh yang punya, maka tak fair lah Tuan Syekh jawab tadi. Baru dia sedap. Sebab tu tuan-tuan, jangan rasa ulama ni maksum. Tak betul. Kalau tuan-tuan mula rasa ulama ni maksum, kita dah jadi Syiah. Syiah yang memaksumkan Saidina Ali, Syiah yang memaksumkan 12 imam ini, Imam Zainal Abidin. Inilah Syiah yang memaksumkan mereka, Imam Baqir dan sebagainya. Kita tak nak jadi hatu. Ulama ada salah dan silap, tuan-tuan. Kan? Kalau ada ulama keluarkan fatwa yang salah, maka salahlah. Maka kena bagi tahu fatwa tu salah. Tapi kena ingat, kita boleh memberitahu perkara itu salah, tapi kita tak boleh menghina ulama yang buat salah. Itu ada beza tu. Kan baru ni timbul pasal vaksin kan. Vaksin. Ada di kalangan ustaz kita kempen jangan ambil vaksin. Ada ustaz kita, ada ulama kita yang memberikan fatwa boleh vaksin. Tuan-tuan dah daftar ambil vaksin? Kan tuan-tuan geng anti vaksin? Tak? Boleh tak apa, tak mau vaksin tak salah pun. Hukumnya sunat muakkad je ambil vaksin ni. Sunat muakkad tu tak ada lah. Hukumnya harus. Tak mau ambil pun tak apa. Tapi jangan marah bila tak boleh pergi haji. Jangan marah tak boleh pergi umrah pasal syarat lah ni. Sebab tu bila orang tanya kerajaan kenapa tak bagi vaksin ini swasta uruskan. Kenapa kerajaan nak uruskan? Kan banyak prosedur. Kenapa kerajaan tak sub pada swasta saja, tak delegate benda tu pada swasta saja? Dia kata kalau kerajaan jawab, kalau sub pada swasta, orang tak mau cucuk ni dia akan pergi bayar, kata dah cucuk. Kan? Ini keselamatan semualah kan. Tak apalah nak anti vaksin ke, nak apa ke, tu terserah. Tapi jangan kata sebab ulama tu sebut gitu kita kena follow. Ada pandangan yang salah. Maka kita kena beritahu, ulama pun tidak pernah sunyi la yakhluwanna minal khata' wan nisyan.
tak pernah sunyi daripada salah dan silap. Jangan sebab kita ikut satu orang, kita ikut membabi buta, tak boleh. Kita mesti ikut benda yang betul, insya-Allah, kan. Baru kita selamat. Tapi jangan pula mengkritik para ulama sampai tak ada adab. Ini tak boleh juga. Saya duk tengok orang kritik, orang yang tak hormat ulama ni, dia kritik, teruk sangat. Bercanggah pandangan okey, tak setuju tak apa, tapi jangan mengkritik. Dia di antara tu, antara ta'assub dengan ulama dan menghina ulama. Kita duduk tengah-tengah. Kalau ulama salah, kita kena beritahu dia salah. Dan kalau ulama itu salah, jangan hina dia. Itu tak boleh. Mesti betulkan dengan cara yang sepatutnya, kan. Kalau saya silap, tuan-tuan kena betulkan. Jangan biar, kan. Kalau tidak, bila tuan-tuan biar saya berada dalam kesilapan, terutama perkara-perkara berkenaan dengan urusan duniawi. Adalah kadang-kadang kita tersilap sebut fakta, ada tersilap sebut angka, kan. Tuan-tuan kena beritahu supaya kita betulkan benda tu awal, kan, supaya kita dapat menjadi lebih baik, kan. Jadi ceritanya adalah tak ada orang yang sunyi daripada buat dosa. Tak ada. Silap hari-hari, habis tu dah inilah ruang di hujung-hujung senja kita mengadu pada Allah. Ya Allah, ampunkan silapku. Di pagi-pagi hari sebelum masuk subuh, kita dah minta, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, kerana aku pasti silap. Aku mohon ampun kesilapanku, ya Allah. Solat kita tak khusyuk, lepas tu kita terfikir, ya Allah, jauhnya aku padamu, ya Allah. Ini semua kebaikan, dia bukan kerugian. Tandanya Allah suka kita sentiasa balik pada dia dengan kealpaan dan kelupaan kita. Itu yang terbaik, kan. Baik, penutup dia kata, penilaian yang memberi keputusan muktamad. Dan hendaklah kita ingat bahawa penilaian yang disebut-sebut oleh kita sepanjang artikel ini ialah penilaian yang bakal memberikan kita keputusan yang muktamad. Keputusan yang tidak boleh diubah, keputusan yang tidak punya peluang lagi untuk kita mengubahnya kelak. Itulah dia keputusan, sama ada kita dimasukkan ke syurga atau dilemparkan ke dalam neraka. Sebelum sampai keputusan tu, kita masih berhak berusaha untuk masuk syurga. Kita berusaha untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ruang untuk bekerja bagi membuat semoga kita ini ada peluang untuk menuju ke syurga. Pasti masuk syurga? Tak. Peluang? Ya. Kita nak dapat peluang tu. Lepas tu saya selalu sebut, takkan main kuliah tak ada chance masuk syurga, kan. Takkan kita yang solat, jaga ibadah, tak ada chance masuk syurga, kan. Takkan kita yang sentiasa jaga Islam tak ada chance masuk syurga. Sebab tu kalau kita tanya, aku ni ada chance, jawapan dia ada. Ada peluang. Dekat tak peluang tu? Sangat dekat. Yakin tak? Itu perkara yang harus kita kena sentiasa bermain. Yakin kita itu bukan yakin 100%. Yakin kita itu adalah boleh kot, insya-Allah. Tapi bukan mendabik dada, kamilah ahli syurga. Anda tak lihat? Tu nampak Islam letak cantik. Tidak mendabik dada kita ahli syurga, tapi masa yang sama tidak mengatakan aku tak layak. Tak boleh ke? Walaupun Imam Syafi'i sebut dalam syairnya, aku tak layak menuju ke syurgamu. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Itu bahasa, berbahasa dengan Allah. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Kan baina tu, kan? Antara tu. Tak layak masuk syurga, tapi tak mau masuk neraka. Itulah kita. Kita rasa macam tak layak, tapi yakin ya ada. Cuma nak kata 100% kita yakin, belum tentu. Tapi nampak macam ada chance. Tapi silap masih berlaku, kan. Masih ada benda, kan. Hati ni paling payah nak jaga. Suuzon, bukan senang tuan-tuan nak jaga, kan. Kita balik rumah macam-macam, duk prasangka pada isteri, betul tak tuan-tuan? Dia ni siapa jadi gini, kan. Isteri kita prasangka pada kita, tadi nampak macam dia nak buat telefon perempuan naik ke telefon kita. Tuan-tuan ingat senang nak main benda tu? Orang kata benda ni hanya berlaku pada orang awam. Tak, siapa sahaja. Siapa sahaja, kan. Rasa kagum dengan orang ada. Nabi pun ada, bukan kata kita ya. Nabi pun ada. Ada satu orang lelaki mari jumpa Nabi, namanya Akhnas. Nabi tengok perwatakan dia, Nabi kagum. Nabi rasa,
hebat. Dengan segaknya, cantiknya, badan kemas. Kan? Tengok tu terletak. Cara cakap tersusun. Orang tengok, Nabi pun terpengaruh dengan Akhnas. Dia kata, hebat dia ni. Hebat. Sampai Nabi percaya dia tu orang baik, dia itu adalah orang yang benar-benar beriman pada Allah. Lalah dia keluar jumpa Nabi, dia pergi perkampungan orang Islam, dia pergi bakar kampung orang Islam dan dia pergi bunuh orang Islam di situ. Baru Nabi tersedar, orang ni tidak boleh tengok kepada rupa baras. Barulah turun ayat, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di kalangan manusia yang kamu tengok, sangat hebat, cantik, fizikal, cara cakap dan sebagainya, tapi ketahuilah dia adalah penentang Allah yang sangat jahat. Kena ingat, Nabi pun pernah tersilap. Macam mana kawan ni boleh buat benda tu? Aku tengok tadi kagum dah. Nak bagi tahu, itulah manusia. So kita expect apa? Nak jadi baik sepenuhnya? Tak boleh. Nak terus buat jahat? Tak boleh. Jangan kecewa dengan kejahatan. Jangan kecewa dengan kejahatan. Dan jangan rasa tak ada harapan untuk buat baik. Jangan kecewa sebab buat jahat, jangan kecewa. Jangan rasa tak ada dah, aku ni tak ada apa dah. Tapi jangan berbangga, aku orang baik pun tak boleh juga. Dia tengah-tengah tu cantik. Kan? So saya takut bila ada orang kuat ibadah, dia kuat pula kritik orang. Dia lupa tu. Dia terlupa dengan ibadah dia buat, tapi dengan kuat dia kritik orang, dengan kuat dia husnuzon dengan orang, teruk juga. Hampa geng tak selawat, korang selawat korang tu, Tuhan tak bagi keselamatan pada korang. Nampak cara cakap tu. Bila orang tanya dia, kenapa Tuhan selamat? Saya selamat sebab hari-hari saya baca ayat kursi. Saya baru naik accident, bila accident saya selamat sebab apa? Saya baca ayat kursi. Ayat kursi ni pertahankan saya. Sebab apa Tuhan tak selamat? Tuhan tak baca ayat kursi. Kan sombong tu. Jangan lupa, agama juga menyebabkan orang boleh sombong. Tu nak jadi apa? Jadi ginilah. Kita duduk pertengahan, kita nak baik. Masa yang sama kita tahu kita tak sempurna. Masa yang sama kita tahu kita bukan orang yang sentiasa baik. Ada silap, ada salah, ada benda tak betul. Tapi kita tak pernah kecewa, tak pernah putus asa, tak pernah nak lari daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah dulu cukup kan? Itu kebaikan yang harus kita ada. Baik. Lalu dia kata, kita telah membahas ayat ke-40 surah An-Naba dahulu yang memaparkan suasana orang yang derhaka kepada Allah, berharap dirinya menjadi tanah tak kala hidup dunia apabila mereka dihadapkan dengan betapa benarnya kewujudan hari pembalasan. Bila orang dulu duk kata tak ada apa, lelah mati jumpa Allah, habis. Masa tu baru tahu bahawa adanya balasan, sama ada masuk syurga atau menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia kata terakhir, mereka bercita-cita menjadi tanah adalah kerana mereka tahu bahawa mereka tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketat. Orang yang balik jumpa Allah ni, dia kalau boleh, dia tak mau dihukum, dia minta jadi tanah. Dia tak mau kena balasan dengan Allah. Mereka kenal diri mereka dan tahu apa yang mereka telah lakukan. Mereka tahu bahawa mereka hidup dengan mengabaikan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan buat tidak tahu dengan segala larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mereka tahu mereka tidak akan terlepas, tetapi itu mereka, kita masih ada pilihan. Orang yang mati tak ada pilihan. Sebab tu jangan sampai nyawa kena cabut baru nak balik pada Islam, tak boleh. Apa jadi kalau kita mati macam ayah Pin? Habis. Apa jadi kalau kita mati macam orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jadi? Ni ada agama baru kan, agama Ibu Yati. Tentang pengikut dia, agama Melayu. Aku tak faham agama tu mengikut mana ada dah. Jadi macam mana sampai boleh terpesong tahap tu? Dia masih ada ruang bertaubat, tuan. Ni Sajat belum mati lagi, ada ruang bertaubat, tuan. Sajat nak keluar Islam pun sebut perkataan Islam, lebih afdal saya keluar Islam. Lebih afdal, patut lebih baik, tapi lebih afdal saya keluar Islam, tuan. Sajat.
Nak beritahu inilah orang-orang yang masih ada peluang. Sebab tu lagi hidup, lagi tu ada peluang. Lagi tidak nyawa ditenggorokkan, masih ada peluang. Macam seorang penyair berkata kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Harun Ar-Rasyid. Bila Harun Ar-Rasyid bina istana dia yang cantik, buat istana elok-elok, Harun pun panggil kepada semua orang untuk memuji istana dia. Dia panggil para penyair. Ada seorang penyair datang ke istana dia, maka dia disuruh bersyair. Dia pun kata, alangkah indahnya syair tu, alangkah indahnya istana Tuan, penuh dengan perkara yang cukup baik. Boleh panggil bila-bila masa orang daripada pelayan-pelayan untuk melayan Tuan. Maka bila dengar ucapan tu, Harun Ar-Rasyid dah sonok. Tiba-tiba dia kata, tapi ingat Tuan, ingat tuanku, bila nyawa sudah berada di tenggorokan, masa itu apa yang tuanku miliki tak ada nilai. Semua benda ini sia-sia belaka, tidak menjadi manfaat untuk tuanku. Berdepanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Harun Ar-Rasyid bila dengar ucapan tu, dia terus marah penyair tadi, hala keluar pada istana. Tak, dia pula jatuh pengsan. Dia pula jatuh pengsan sebab syair yang dilapaskan oleh orang tadi. Apa dia? Nak beritahu Harun Ar-Rasyid ada kesedaran, ini ruang masih ada untuk jadi baik. Waktu tuan-tuan, ruang masih banyak. Di umur masih ada tuan-tuan. Sentiasa nak jadi orang baik, walaupun belum baik sepenuhnya. Kita jangan bagi musnah harapan pada orang, tuan. Sebab tu saya selalu sebut, hidup ini kena bagi harapan. Dunia hari ini musnah kerana tak banyak orang bagi harapan. Ramai orang melihat keadaan yang buruk, mengiyakan keburukan itu. Betul tak tuan? Tengok suasana buruk, habislah puak ni tak ada apa dah. Tengok anak kita yang silap, aku tak tahu dia apa kat hang. Hang ni memang anak tak berguna, kan? Nah, ayah sebut gitu. Tengok seorang anak buat silap, silapnya kecil saja, ni salah kamu, kamu kena bertanggungjawab atas salah kamu. Kenapa ayat-ayat begitu ada? Orang buat silap dianggap salah. Orang yang melakukan kesalahan dianggap tidak ada ruang. Sedangkan Allah sentiasa buka ruang, buka ruang. Tuan-tuan, nak tanya hari ni, tuan-tuan, dunia ni sekarang ni makin baik ke makin teruk, tuan? Kalau tengok paper, dunia ni makin teruk lah. Ada ya berita sensasi. Cubalah paper jual berita tak sensasi, agak-agak laku lah. Hari ni keadaan cuaca aman dan tenteram. Ada orang nak baca paper. Perjalanan lebuh raya kita stabil, tidak ada masalah. Kekurangan kes kecurian di kawasan perumahan ini menunjukkan kita berjaya meningkatkan keselamatan yang ada. Pihak polis sudah tidak lagi makan rasuah. Mereka menggunakan peraturan yang kemas. Agak-agak jadi berita tak tuan-tuan? Siapa nak beli? Dipikorek hak celah-celah tu. Ada seorang polis telah memakan rasuah. Baru naik tuan-tuan. Sedangkan kalau kita hidup, orang baik lebih banyak daripada orang jahat. Kita kadang-kadang tolong orang bukan sebab kita nak tolong dia kerana dia. Kita tolong dia kerana kita. Saya selalu ajar benda tu. Kita tolong orang kerana kita. Susah nak faham tak tuan-tuan? Betul tak? Kita tolong orang minta duit pada kita. Abang minta RM1, abang minta RM2. Kita tolong dia kerana dia ke kerana kita? Kita menjawab kerana Allah. Bawa kemas. Tak, sebenarnya kita tolong dia kerana dia ke kerana kita? Kita tolong pasal kita. Sebab apa pasal kita? Kalau kita tak tolong dia masa itu, dia akan jadi makin teruk. Kalau kita tak bagi duit dia pada masa itu, dia akan merompak dan mencuri kita. Lagi teruk. Sebab tu jangan tanya, orang ni betul ke dia ni nampak macam tak buta? Tak payah tuan, bagi lah. Sebab kalau start dia jadi tak buta, habis kita. Banyak benda kerosakan akan timbul. Benda ekosistem ni kena jaga. Kebaikan kena sentiasa buat. Maafkan orang kena sentiasa buat. Tolong orang kena sentiasa buat. Semoga kebaikan tu nanti akan balik pada kita. Allah dah janji, siapa yang buat baik, kebaikan tu kembali kepada dia. Kama tadinu tudan. Macam mana kamu buat, macam tu kamu akan dapat. InsyaAllah tuan-tuan, hidup ni seronok sebenarnya kalau kita faham. Orang tak semua jahat. Dalam jiwa orang jahat ada kebaikan. Kan kita pernah dengar tuan-tuan kan,
Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ada sekali dah orang mula nafikan Hajjaj ni katanya bukanlah jahat sangat, tapi tak apa, saya tak membincang. Katalah Hajjaj ni jahat, pernah bunuh orang. Tapi tahu dah ada cerita menunjukkan Hajjaj ni bila dia nak makan, dia akan kena jemput tetamu. Dia tak boleh makan seorang, dia kena panggil orang mai makan dengan dia. Tandanya kok mana dia jahat pun, time makan dia nak bersedekah supaya orang boleh makan dengan dia. Jahat mana Hitler pun, Hitler ni orang kata jahat, bunuh orang Yahudi. Jahat mana Hitler pun ada kebaikan dalam jiwanya. Kebaikannya apa? Dia bila tengok kucing, dia suka menjaga kucing dan bawa kucing balik ke rumah. Tuan-tuan, nak beritahu, dalam jiwa setiap orang yang nakal dan jahat ada kebaikan. Tugas kita korek kebaikan tu. Ulama dulu pernah buat, tuan-tuan. Saya pernah cerita kat tuan-tuan. Ulama dulu tutup keaiban orang supaya orang tu taat. Ada seorang ulama namanya Al-Asam. Saya tengok ujung tu, tapi hak depan saya terlupa nama dia. Al-Asam. Dia ni orang panggil pekak. Si ulama yang pekak. Kenapa dipanggil ulama yang pekak? Satu hari tengah dia duduk-duduk, ada satu perempuan kentut tepi dia. Bila perempuan tu kentut, perempuan tu dah malu, ada ulama tepi ni. Maka ulama tu bila dengar kentut tadi, dia pun buat-buat tak dengar. Dia bukan saja buat-buat tak dengar, bila orang mai bercakap dengan dia, dia pun buat kata, "Ha? Apa dia aku tak dengar? Ha? Apa dia?" Perempuan tu kata, "Selamat aku, nasib baik dia pekak." Nasib baik dia pekak, selamat aku tak dengar, dia tak dengar aku kentut. Tuan-tuan cuba bayang, ulama itu berpura-pura jadi pekak sebab nak jaga aib orang ni. Bukanlah besar sangat pun kentut. Ya tuan-tuan, kentut ni benda normal tuan-tuan, tapi sebab nak jaga aib perempuan tu, dia buat-buat pekak. Sampailah perempuan tu mati. Bila perempuan tu mati, orang dah biasa cakap kuat dengan dia. Orang biasa cakap kuat dengan dia, "Tuan Syekh." Lah dia kata, "Cakap pelan-pelan sikit. Cakap kuat-kuat pasal apa?" "Dak, selama ni Tuan Syekh kan tak dengar." "Dak, bukan aku tak dengar. Dulu ada satu perempuan kentut. Bila dia kentut, aku dengar. Aku nak jaga aib dia, aku buat-buat pekak. Dan sampai berapa tahun sebelum dia mati, aku terpaksa buat-buat pekak. Lah ni dia mati dah, tak apa." Kita nampak tak? Nak jaga aib orang. Kita cuba orang kentut depan kita, muka comel pula, habis. Buah masuk Facebook, tak sangka muka comel, kentut kuat, busuk pula tu, habis kan. Nak beritahu, tu saya kata tadi, bukan senang menjadi manusia yang kalau dia tidak menjadi baik, maka seluruh sistem tidak baik. Tapi kalau kita mula jadi baik, semua benda akan jadi baik, tuan-tuan. Maka dia kata, perhatikanlah segala tindak tanduk kita. Jangan pandang enteng dan pandang kecil dengan segala kebaikan dan keburukan. Semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan penilaian itu akan disempurnakan di hari akhirat kelak, kemudian memberi keputusan yang sangat muktamad, menentukan masa hadapan kita yang kekal abadi di akhirat sana, muhasabah. Maka marilah kita muhasabah di depan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi mari kita jadi manusia yang baik, tuan-tuan. Hari ini kempen saya adalah nak suruh jadi manusia yang baik. Sebab kalau kita jadi baik, tuan-tuan, jadi baik bukan tak buat silap, tapi kita nak jadi baik. Kita muyul, condong untuk jadi baik. Sebab apa saya kempen bab ni? Sebab ada manusia dia dah tak mau jadi baik. Sebab orang hujum dia, orang kutuk dia, orang kritik dia, orang tak pernah mendoakan dia. Maka dia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Hari ni betul, ramai orang masuk tabligh, tuan-tuan. Artis-artis masuk tabligh. Apa nama? Nabil masuk tabligh. Sebab tabligh ada satu kata kunci yang besar. Dia jumpa siapa pun dia kata, "Wahai ahli syurga." Oi tuan-tuan, kawan tu dah neraka, tiba-tiba sebut ahli syurga. Tuan-tuan, tak balik dia pada agama balik, kan? Apa baru ni? Kumpulan apa? K-Click yang baru ni tengok. K-Click. Tuan-tuan kenal K-Click? Aku nak nyanyi lagu dia pun payah pasal dia rap, tuan-tuan. Dan K-Click, kumpulan ni tuan-tuan pun dah dekat dengan tabligh, jemaah tabligh. Tabligh ada satu kunci yang besar. Dia suka memberikan harapan pada orang. Cuba bayang kalau semua orang pakat bagi harapan, tak perlu masuk tabligh.
Orang akan rasa dekat nak mari surau. Orang akan rasa, bolehlah mari surau. Saya pernah ada kuliah, tuan-tuan. Sini tak jadi lagi. Saya pernah ada kuliah dekat, tak sebut tempat lagi orang tahu, tuan. Pernah ada kuliah, kakak tu tak pakai tudung. Dia pakai skirt, tak jam aku. Main duduk depan. Orang lain tak nampak, aku lain nampak, tuan. Dia dah tak pakai tudung. Dia pakai skirt pula. Dia mari ikut kuliah. Kita tak judge apa-apa. Kita biar dia. Bukan sekali. Mungkin orang mari kuliah ni tak pakai tudung, kira berani out meter lah, tuan. Tapi dia mari duduk. Dia mari dengar kuliah. Dia mari kali pertama. Dia mari kali kedua. Dia mari kali ketiga. Lalah bukan dia tak mari. Kuliah tu berhenti, tuan. Pasal staff tak ada, jadi kuliah tu berhenti. Cuba tuan-tuan bayang, kalau semua orang ambil nada, marilah kuliah, tak apa. Ustaz tu okey je, agak-agak. Tapi kalau jangan pergi, hang tak pakai tudung, ustaz tak nampak hang mampu macam mana? Tuan-tuan agak-agak berani dah ajak. Jomlah datang kuliah. I Cina lah, tak apalah, ustaz tu relax je. Dia mesti layan you punya. Ada? Tak ada, tuan. You nak masuk jaga, tempat tu you masuk silap, orang mesti tengok you atas bawah. Itu haji kalau tengok you ekor serban dia terbalik. Nampak dah. Sebab tu kita kata bukan senang. Tapi kita kena buat untuk bagi harapan pada orang. Ustaz, kalau kita bagi harapan, kalau dia buat jahat macam mana? Tak rugi mencuba. Nasib bagi harapan pada orang yang jahat. Ada seorang ulama berada di atas mimbar. Ada seorang laki-laki yang tak datang solat Jumaat. Dia berlalu di masjid. Ulama atas mimbar ni nampak dan ulama ni kenal dia tu. Di atas mimbar tu ulama puji, sang laki-laki itu sangat hebat dan baik. Banyak perkara baik yang pernah dilakukan. Kawan tu tak main solat Jumaat. Berlalu dia, dengar namanya disebut, dipuji oleh sang khatib tadi. Tuan-tuan agak-agak. Dia dengar pujian tu, dia jadi, Allah, aku ni tak baik, tapi ulama tu macam mana kata aku baik? Terfikir dia. Akhir sekali jadi baik. Cuba kita tengah khutbah, lalu satu orang tak solat Jumaat, mampu masak kicap asam Jawa kawan tu, tuan-tuan. Nampak tak? Bukan senang. Tapi kita kena cuba untuk kempen orang. Tapi bila kita dah start kempen, kita akan senang. Kita akan mudah hadapi orang. Kita akan rasa nak dekat dengan orang. Kita rasa kita ada peluang untuk ajak orang dengan agama. Minta maaf tuan-tuan, saya selalu kempen di mana-mana. Ada satu istilah yang saya jumpa bawah ni, namanya boomerang effect. Boomerang effect ni adalah efek kesan boomerang. Boomerang tuan-tuan tahu kan? Baling tu, dia patah balik mat kat kita. Kalau tuan-tuan baling tak patah balik, tu bukan boomerang. Boomerang ni kalau tuan-tuan baling, dia patah balik. Ni orang kata biasanya di Australia tak, boomerang ni kan. Baling tu dia patah balik. Ada satu istilah yang dibuat, namanya boomerang effect. Boomerang effect ni apa? Kesan boomerang. Kita, kalau kita berdebat dengan siapa pun, orang tu tak akan follow kita. Dia akan buat boomerang effect. Dia akan lawan kita dengan hujah. Dia akan mengemukakan hujah lain. Dia akan cuba untuk menjahanamkan kita dengan hujah dia pula. Tuan-tuan nampak tak? Hari ni saya paling tak suka perdebatan. Saya paling tak suka. Ustaz buat video anti-vaksin. Tak. Dengar elok-elok video tu. Hak tak dengar saja kata saya kata pada anti-vaksin. Bila dengar elok-elok video yang saya kata tu, saya tak kata pada anti-vaksin. Saya kata orang yang ada perangai anti-vaksin, mereka ada pendirian mereka. Tuan-tuan bawalah hujah apa pun, mereka tak akan ubah. Tandanya saya tidak menyatakan perlu ubah pendirian mereka. Tak. Mereka nak pendirian itu silakan, tak ada masalah. Tapi jangan mereka ambil pendirian untuk buat kempen orang ikut pendirian mereka. Tuan-tuan, kerajaan dah keluar kenyataan baru ni kan, mana-mana orang yang anti-vaksin buat kempen akan didenda 50,000, tuan. Sebab dia mengganggu sistem. Tak kempen tak apa, tak nak tak apa. Pendirian sendiri okey. Gitu juga kalau tuan-tuan nak berdebat. Ada kelompok yang pegang dengan Wahabi, ada kelompok yang pegang dengan Syafi'i. Tuan-tuan, agak-agak orang yang berpegang dengan Wahabi akan balik ke berpegang dengan Syafi'i? Tak, mereka sudah ada pendirian.
Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi berdebat dengan Kristian, tuan-tuan kata Tuhan Kristian tak betul, Trinity tak betul, tuan-tuan pergi berdebat dengan dia balik kepada Islam ke? Tak. Tuan-tuan mungkin berjaya tarik 2-3 orang, tapi tuan-tuan tetap akan menjadi punca pergaduhan. So apa dibuat? Jangan biar boomerang effect kena dalam hidup kita. Apa yang harus kita buat adalah kita kena jangan bercakap tajuk yang menyebabkan berpecah. Tukar tajuk kepada soal kasih sayang, hati, persaudaraan, lapang dada, bertolak ansur, agree to disagree. InsyaAllah kita akan okey. Pergi ziarah gereja bukan pasal nak berdebat pasal ketuhanan, tapi nak tengok apa elemen baik yang dia ada, yang Islam ada. Kita boleh ajar dia. Tok Guru Haji Hadi Awang berapa tahun menjadi ahli kepada takrib bainal madhahib. Takrib bainal madhahib ni nak menggabungkan Sunni Syiah. Dia bertahun-tahun dah jadi ahli takrib bainal mazahib. Bertahun-tahun tuan-tuan. Orang kata dia macam sokong Syiah. Tak. Dengan dia ada dalam majlis itu, ada lebih kurang, tak silap saya dengar, ada lebih kurang 12,000 hadis yang dibuang daripada kitab-kitab Syiah yang menghina, mengkritik, mengutuk para sahabat, dibuang. Yang hadis-hadis tak betul ni, Syiah menerima hadis itu kerana ada perbincangan, bukan buat boomerang effect, bukan kata Syiah tak betul, bukan kata Syiah sesat, tapi buat perbincangan. Adakah Syiah tak sesat? Ya, Syiah ada yang sesat, bukan kita kata tak sesat, tapi tak perlu tonjolkan yang tu. Agak-agak tuan-tuan nak pujuk Sajat macam mana? Saya bagi homework tu kat tuan-tuan lah. Adakah tuan-tuan hina dia? Hang Sajat masuk neraka lah. Kuta hang tempat hang neraka paling bawah, duduk tepi Abu Jahal. Itu ya. Ataupun macam mana? Saya sebut tadi dia ada boomerang effect. Bagi tuan-tuan kutuk dia, makin dia patah balik pada kita keburukan tu. So apa harus buat? Tak payah kutuk lah. Yang kita harus buat adalah dia tak ada tempat luar tuan-tuan. Tuan-tuan lah kena jadi tempat luar tu. Saya tak boleh, saya bini dua dah tuan-tuan. Itu kita cerita lain kali. Tapi nak cerita bahawa jangan cuba nak berdebat dengan orang kata dia salah, kita betul. Tak boleh. Dia akan menyebabkan pecah lagi banyak, rosak lagi banyak. Tapi kalau nak juga debat, boleh. Biar dalam betul-betul kerangka harmoni baik, ada topik perbincangan yang boleh kita dekatkan daripada berlaku perpecahan. Sebab tu saya tak suka. Kalau entah hebat, main debat dengan anak. Oh, minta maaf. Ustaz, kalau Ustaz atau Ustaz betul, saya follow Ustaz. Senang saya. Saya tak akan. Oh, entah nak ujah, mari dengan anak. Anak pun sanggup ujah dengan entah. Minta maaf. Anta anak tak. Anta anak dua-dua unta. Kalau bergaduh tuan-tuan, tak payah. Itu buang masa semua. So mari tuan-tuan, kita tak banyak masa. Masa kita terhad, umur kita makin bertambah. Saya jumpa tuan-tuan dulu rambut hitam, sekarang rambut putih, tanda tua lah. Jadi mari tuan-tuan, kita tak banyak masa hari ini. Yang kita harus buat adalah semarakkan dunia ini dengan kebaikan. Buatlah kebaikan walau sebesar zarah. InsyaAllah manfaatnya banyak tuan-tuan, insyaAllah. Berhenti kat tu insyaAllah. Cukup sekadar tu dengan tajuk kita pada hari ini. Wallahualam. Di tangan saya tuan-tuan ada takwim 2021, walaupun dah lepas 2 bulan tuan-tuan, tapi ceritanya ada takwim lah untuk dana surau. Ini adalah kutipan untuk dana surau lah. Kalau tuan-tuan boleh beli RM5 tuan-tuan. RM5 ada di sana, belilah untuk surau. Mungkin gambarnya tak menarik. Kalau gambar depan ni menarik tuan-tuan, ada perempuan terentang, mungkin orang ambil lah tuan. Tapi tak apalah, kita buat dia untuk surau agar dapat manfaat untuk kita kutip dana surau, insyaAllah ada di sana. Dan ada tabung juga untuk kami tuan-tuan, juga ada tabung untuk makos. Kita sekarang nak run balik sekolah, nak ni balik kan, jadi tuan-tuan tolong memberikan sumbangan balik. Dah hampir setahun tuan-tuan tak berjalan, dan kami pun sebenarnya dah setahun tak kuliah ni, dia jadi macam tak ketahuan lah tuan-tuan. Lagi setahun dua tahun depan kalau tak ada kuliah juga, aku jadi penyanyi, abang betul ya. Jadi maknanya tuan-tuan, jadi tuan-tuan sekolah tak berjalan tuan ni, kita nak run balik sekolah, nak bayar gaji guru balik. Tuan-tuan kalau ada sumbangan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan bagilah sumbangan, ada tabung sana insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.